Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, Jikalu, Nurinis dan semua yang hadir pada malam ni, Khairul Anwar, Khairul Najamaluddin, Norifah dan semua yang hadir pada malam ni, Nurzia Umar. Malam ni kita masuk pada ayat 160 hingga 162 di surah An-Nisa, dan penekanan yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan isu salat, dan saya akan cerita kepada tuan-tuan sekalian, muslim-muslimat, kepentingan salat dan bagaimanakah salat ni telah pun mengeluarkan seorang sahabat Nabi SAW daripada diburu oleh perompak. Bagaimana salat telah menyelamatkan mereka, dan salat pun akan menyelamatkan kita andai kita tunaikan dengan sebenar-benarnya. Itu sebab kita akan lihat variasi yang berbeza pada penggunaan perkataan salat dalam ayat ini. Kenapakah Allah menyebut berbeza daripada perkataan-perkataan lain? Sifat-sifat yang dipuji oleh Allah terhadap ahli kitab semuanya baris depan, iaitulah kita panggil sebagai marfu' bil waw, marfu' sebab mereka ni merupakan jamak muzakkar salim, tetapi dalam bab salat Allah menjadikan ia mansub. Dari sudut variasi yang berlaku ini, kenapakah demikian? Kenapa ada perbezaan di antara salat dengan penekanan pada aspek-aspek yang hidup, amal saleh yang ada pada kualiti seseorang hamba yang lain? Jadi perkara ini akan saya sebutkan kepada tuan-tuan sampai waktunya, iaitu menerusi ayat ke-162. Baik, sekarang kita lihat ayat 160, 161, 162 dari surah An-Nisa. Dan masih lagi saya menjadikan rujukan utama dalam kuliah ini menggunakan tafsir Ibn Katsir di warna biru ni. Bagi tuan-tuan yang membeli tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan akan dapat hadiah kitab yang namanya Ensiklopedia Nama-Nama Anak yang hebat ini, mengandungi nama-nama para ulama, para ilmuwan, para mufassirin, muhaddisin, bukan setakat nama anak kita saja, tapi nama tokoh-tokoh untuk kita kaji, kita faham. Siapakah Uwaimir contohnya yang pernah saya cerita pada tuan-tuan, yang berkenaan dengannya turun ayat bila bapa tirinya itu cuba untuk melakukan helah terhadap Rasulullah. Pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan kan, cerita tentang Ka'ab bin Ujrah. Siapa Ka'ab bin Ujrah? Ada namanya, ejaannya, menarik sekali. Antara nama-nama yang larang oleh Allah juga ada dalam buku ni. Apakah nama-nama yang yang Nabi SAW tidak benarkan? Nama-nama dilarang, nampak? Jadi buku ni akan menjadi hadiah bagi tuan-tuan yang beli tafsir Munir dan juga tafsir Ibn Katsir. Malam ni saya jadikan tafsir Ibn Katsir sebagai panduan. Sila buka jilid yang kedua, muka surat 623. Nampaknya kita dah menuju ke penghujung surat Nisa. Tinggal tak sampai 20 ayat lagi, dan kita akan khatam surah Nisa insya-Allah. Baik, ayat 160, 161, 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan ke atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan buat mereka. Dan kerana mereka banyak menghalang manusia di jalan Allah. Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sungguhnya mereka telah larang daripadanya. Dan kerana mereka makan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang yang kafir di antara mereka itu seksa yang pedih. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diturunkan kepada sebelummu, nabi-nabi sebelummu. Dan orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar.
Baik muslim-muslimat dimiliki Allah, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan kurma Majdul dari Palestin yang kami pasarkan di Zazan Travel. Tengok tuan-tuan, saiznya besar. Saya buka sikit biar tuan-tuan nampak dalamnya. Tengok, susah jari saya, separuh jari saya. Jangan lupa tuan-tuan dapatkan kurma Majdul untuk Ramadan kita, untuk Syaban kita yang akan datang tak berapa hari saja lagi. Ingat Khamis, Jumaat, Sabtu yang akan datang merupakan hari putih Rejab 13, 14, 15 Rejab yang digalakkan untuk kita berpuasa. Jadi dapatkanlah kurma Majdul ini untuk tujuan kita berpuasa, berbuka puasa, hadiahkan ayah ibu kita. Tengok besar, puas makan ni. Makan sebiji boleh bersahur dengannya. Tak payah nak suruh isi penat-penat masak. Dan boleh buka dengannya. Penuh dengan zat gizi, ingredient yang terbaik, zat-zat vitamin. Kan itu Nabi SAW kita dapat lihat dalam hadis, makan sebiji kurma, sharing dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mana macam mana kita nak kata apa yang susahnya, apa kita nak percaya kerana kurma sebesar ni. Nabi SAW makan dengan Aisyah radhiyallahu anha dan boleh menjadikan dia sebagai sahur. Ni Majdul dari Zahran Travel. Begitu juga kami ada masakan kurma ajwa dari Madinah. Macam ni setengah kilo 500 gram. Dapatkan tuan, kerana tuan-tuan yang beli sekilo ke atas akan dapat hadiah sebuah buku yang menarik bertajuk 101 hadis-hadis tentang pemakanan Rasulullah SAW, yang merupakan bahan kajian oleh penulis terkemuka, penulis bestseller Ustaz Ahmad Adnan Fadil. Buku ni berharga RM23 tuan-tuan. Tengok full colour. Hanya hadiah untuk mereka yang dapatkan kurma. Di Zahran Travel, tuan-tuan akan dapat keunikan, satu yang kelebihan banding dengan tempat-tempat lain, kerana kami sentiasa menyertakan apa tuan-tuan beli, tuan-tuan dapat hadiah buku. Baik tuan-tuan, kembali kita pada topik bincangan pada malam ni adalah berkaitan tentang sifat-sifat kezaliman golongan Yahudi yang Allah bongkarkan. Jadi kita orang-orang beriman bila membaca Quran, sebenarnya Allah telah memberi kepada kita satu persenjataan yang lengkap bagaimana nak menghadapi musuh-musuh kita, terutamanya golongan Yahudi ini yang cukup membenci umat Islam. Jadi dalam konteks ini bila kita baca tuan-tuan ni mulut itu, sebab dikatakan oleh para ulama, para sahabat, kalau anda terpaksa tidurlah dengan orang Kristian, kerana mereka tidak akan membunuh tuan-tuan kalau tuan-tuan tidur berdekatan dengannya. Bukan maknanya tidur dengan perempuan Kristian, bukan begitu. Maksudnya kalau tuan-tuan terpaksa untuk berehat, tak ada tempat pilihan, tuan-tuan boleh tidur di rumah orang Kristian. Orang Kristian tidak akan bunuh tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan terpaksa makanlah di kedai orang Yahudi. Apa sebab ni tuan-tuan? Siapa boleh jawab soalan saya ni? Lama kita tak buat puzzle teka-teki, quiz. Tuan-tuan? Kalau kita terpaksa tidur malam, tidurlah di rumah orang Kristian. Tapi kalau kita terpaksa makanlah di kedai orang Yahudi. Ada jawapan? Siapa dapat berikan jawapan, nanti saya nak bagi hadiah lah. Tolong checkkan siapa yang jawab malam ni yang tepat. Tolong Rusetia yang hadir pada malam ni, tolong tengok siapakah yang dapat jawab soalan saya ni. Kenapa kalau kita terpaksa tidur, kita tidurlah di rumah orang Kristian? Kalau kita terpaksa makanlah di kedai Yahudi. Jangan makan dekat kedai Kristian, jangan tidur di rumah orang Yahudi. Kenapa tuan-tuan? Baik. Cikgu Bahira ada jawapan? Zul Ikhwan, tak apa, siapa ada jawapan nanti kita bagi hadiah. Apa hadiah nak bagi? Okay, saya nak bagi hadiah sebuah buku yang menarik, tajuk bagaimana menjadikan anak kita hafiz Quran. Buku ni akan jadi hadiah kepada siapa yang dapat jawab dengan baik. Kak Long, The Legend, siapa dapat jawab, nanti urusi tu tolong tengok siapa dapat jawab. Siapa dapat jawab, nanti kita nak bagi hadiah buku ni, bagaimana melahirkan anak hafiz Quran, hafizah Quran. Baik, teruskan tengok. Tolong bantu saya malam ni. Jadi bila kita lihat dalam ayat ini, Allah membukakan lagi keaiban, kebejatan, penyimpangan dilakukan oleh puak Yahudi. Iaitu Allah mengkhabarkan kepada kita sebab kezaliman orang Yahudi melakukan dosa-dosa besar, maka Allah telah mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang dulunya dihalalkan. Pengharaman ini ada yang bersifat qadari. Qadari ini maknanya qada dan qadar pada Allah Taala. Ada yang mengatakan ia bersifat ketentuan syariat. Kerana syariat ini dalam pelaksanaannya kepada Nabi-Nabi Allah ada perbezaan-perbezaan. Kalau zaman Yahudi dahulu, Nabi Musa AS, adanya mereka melakukan dosa besar, mereka kena bunuh diri mereka sendiri. Tak ada taubat. Kalau pakaian ni terkena najis, tak boleh basuh, kena potong, kena kerat baju ini. Jadi kan buruk dalam jawabnya. Kerana itu Nabi SAW telah menyatakan,
kuasa. Kerana itu Nabi SAW telah menjelaskan bahawa dalam konteks bu'istu bil hanafiyatis samha, aku ini diutuskan membawa satu syariat yang sangat mempunyai toleransi, kompromi dalam banyak perkara, keringanan dia berikan oleh Allah SWT. Disifatkan Islam itu sebagai Hanafiyah. Hanafiyah ni berarti satu hanif, iaitu satu aliran yang sangat banyak memberi kemudahan kepada umat Islam. Nak bandingkan dengan hukuman-hukuman yang dikenakan kepada umat yang terdahulu, terutamanya kaum Yahudi yang banyak culasnya, banyak helahnya, sehingga Allah mengenakan bagai-bagai tekanan buat mereka dari sudut perundangan Islam. Syariat itu ada perbezaannya. Akidah tetap sama, tapi dari sudut perundangan ada perbezaan tertentu dari sudut pelaksanaannya. Baik, muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian. Tengok berikutnya. Jadi dalam huraian dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir yang mulia ni, yang saya sangat galakkan tuan-tuan untuk miliki, untuk baca, kerana bahasanya mudah. Jadi sebenarnya dalam surah Al-An'am juga Allah ada menjelaskan tentang hukuman ini, iaitulah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dhi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamazuhuma aw al hawaya aw ma ikhtalata bi'azm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan juga domba, kambing. Kami haramkan ke atas mereka lemak dari kedua binatang ini selain daripada lemak yang melekat di punggung keduanya, atau di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami hukum mereka disebabkan penderhakaan mereka, sungguhnya kami adalah maha benar. Ini satu ketetapan yang berat dikenakan kepada kaum Yahudi, kerana tindakan mereka yang sangat angkuh dan segala tekanan mereka berikan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun alaihissalam, sehingga hukuman itu dikenakan buat mereka. Dan mereka juga yang minta kepada Allah supaya ada pengkhususan ibadah pada hari Sabtu. Nanti ada peluang kita akan baca kisah bagaimana hari Sabtu ini dilanggar oleh mereka. Walau wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Bagaimana Allah menceritakan hari Sabtu ikan berkumpul dengan banyak, kerana dugaan Allah buat mereka apabila mereka menyergah Nabi Musa dengan minta supaya hari Sabtu tu hari ibadah, hari lain hari mereka nak bebas buat apa sahaja selagi ia dihalalkan, tapi hari Sabtu tu mereka tak nak terganggu, nak beribadah saja pada hari itu. Nanti kalau ada peluang, bila PKP dah tak ada, tuan-tuan boleh ikut kami Zan Travel pergi ke Baitul Maqdis. Nanti saya tunjukkan kebejatan, penyimpangan, kejahatan orang Yahudi untuk tuan-tuan faham. Sampai ke hari ini mereka cukup takut melanggar peraturan hari Sabtu itu. Andai seseorang mereka terlupa untuk mematikan Suis pada waktu malam Sabtu, bila tiba hari Sabtu mereka lihat masih menyala, mereka takut nak matikan, nanti orang bukan Yahudi akan disuruh untuk mematikan Suis itu. Pekerja-pekerja mereka lah, maksudnya khadam-khadam mereka, pekerja-pekerja mereka import dari negara-negara lain. Jadi maksudnya kat sini, sungguhnya kami mengharamkan hal itu kepada mereka kerana mereka tidak merhak menerimanya disebabkan penderhakaan mereka, perbuatan mereka yang melampaui batas dan perentangan, bagaimana mereka mengejek, menghina Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang Allah utuskan. Maksudnya bahawa mereka menghalang manusia dan diri mereka sendiri untuk pergi mengikuti kebenaran, kerana merupakan ciri yang telah menjadi sifat mereka sejak masa dahulu lagi, bahawa mereka merupakan musuh-musuh para Rasul, membunuh banyak Nabi serta mendustakan Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Kita semua lihat dalam hadis bagaimana Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Kita tahu kisahnya, tuan-tuan. Nabi Zakaria AS berselindung dalam pokok, mereka gaji pokok itu, sembelih Nabi Allah Zakaria. Begitu juga Nabi Yahya. Ini ada antara kejahatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, laknatullah alaihim. Jadi bila Allah menyatakan wa akhzihim riba wa kanuhu anhu, mereka juga menghalalkan riba, sungguhnya mereka dilarang daripadanya. Dalam Taurat jelas dikatakan bahawa maka riba ini haram. Tapi bila ditanya kepada seseorang mereka, jawapannya adalah riba ini haram sesama kami, halal sesama selain kami. Jadi mereka boleh bertindak makan riba ini dengan orang bukan Yahudi. Mereka akan kenakan apa-apa peraturan, perundangan, keuangan, sistem yang mereka lakukan adalah berpihak kepada mereka untuk menindas, menganiaya orang yang lemah. Lihatlah bank-bank besar dalam dunia, semuanya dimiliki oleh mereka sebagai major stakeholder, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi menceritakan isu ni, kita ada jalan keluar. Jalan keluar kita adalah kita kembali kepada Islam. Bukan kita berpolemik di sana sini, cerita Illuminati, cerita tentang Dajjal, cerita tentang benda-benda yang mengarut yang tak ada dasar pijak ni, tuan-tuan. Cukuplah. Jadi orang berilmu, kita automatically akan terhindar daripada permainan dan tipu daya iblis dan juga syaitan serta golongan Yahudi, laknatullahi alaihim ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jangan kita terperangkap dengan bicara-bicara yang bersifat ini,
yang kita pun tak faham, vaksin Illuminati, mak Kaabah itu ada bulan sabit di atas buruj, di atas hotel clock tower itu juga Dajjal. Ini apa benda mengarut-ngarut ni tuan-tuan. Tolonglah kita jadi orang bangsa yang objektif, yang membaca ya. Jangan mudah terikut-ikut dengan bicara-bicara yang bersifat kosong dan juga tak ada asas itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini menceritakan tentang riba, bahawa golongan Yahudi terlibat dengan riba. Mereka mengamalkan riba. Riba ni penganiayaan kepada orang tuan-tuan. Dalam Islam diharam kita berniaga bila ada unsur gharar, ada unsur riba. Riba ni ramai orang tahu, tapi gharar ni iaitu penipuan, ramai orang buat tak tahu. Kalau kita menjual sebagai contohnya polisi insurans ke takaful ke, tolonglah jelaskan kepada orang dengan jujur apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Masa kita jual semua cerita syok-syok belaka, baik-baik seronokkan orang belaka. Dia berlaku satu kemalangan, satu ujian kepada orang yang mencarum itu, macam-macam pula klausa yang akan mengakibatkan orang itu tak dapat bahagiannya. Ini namanya penganiayaan pada orang tuan-tuan, zalim tuan-tuan, haram hukum ni tuan-tuan. Saya tak masukkan mana-mana polisi. Yang kita bertanggungjawab depan Allah, jangan kita menipu. Tapi ustaz kalau cakap benda betul susahlah orang nak beli. Itulah dia. Jadi kita kena bersungguh-sungguh, kena menjaga tuan-tuan diri kita daripada terjerumus dalam perangkap iblis dan juga syaitan, dan juga menjadi hamba kepada dirham dan juga dinar. Saya pernah publishkan hadis yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis sahih, ta'isa abdul dinar wa abdul dirham wa abdul khamisa wa abdul katifa in utu radu wa illam yu'tau yaskhatu. Dalam hadis ini Nabi SAW telah menyatakan bahawa alangkah ruginya, menderitanya, celakanya orang yang menjadi hamba kepada dinar dan juga dirham dan juga roti, dan menjadi hamba kepada pakaian. Maknanya orang yang ini dalam kehidupan segala-gala kiblatnya adalah bersifat keuangan, kebendaan, persahabatan, kaum kerabat, kekeluargaan, itu semua letak tepi. Yang penting di mana ada fulus semuanya lulus. Apa sahaja perniagaan asal dapat duit, orang mati ke, orang penyakit ke, apa ke, tipu, tak kisah. Yang penting aku jadi kaya. Inilah dia bisnes hari ini yang kebanyakan orang terjerumus tuan-tuan. Sebahagian orang terjerumus. Maka kita hendaklah jaga diri kita daripada termasuk dalam bidang-bidang sedemikian tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Awasi diri kita ya. Jangan ada sedikit pun daripada pendapatan kita merupakan benda-benda yang haram, kerana hadis mengatakan kullu ma nabata min haram fannaru aula bihi. Apa jua yang tumbuh pada badanmu dari sumber yang haram, maka ia akan dibakar oleh api neraka untuk menghilangkan lemak-lemak dan juga bahan-bahan yang bersifat najis dan haram itu. Najis ini bukan bersifat aini saja tuan-tuan, najis bersifat hukmi. Hukmi ini berarti benda yang kita bawa pulang dari sumber yang haram, yang syubhah itu akan mengakibatkan daging yang tumbuh, yang membesar seseorang itu dengan tumbesaran dari sumber yang haram, maka api neraka akan bakarnya kita tak tahu berapa lama, sehingga lumat dan lenyap segala daging yang berasaskan daripada sumber yang haram itu tuan-tuan. Jadi kita kena ingat bahawa bukan riba saja yang diharamkan, malahan perniagaan yang bersifat ada penipuan padanya. Kita jual makanan, tunjuk dekat newsletter kita, kat poster, bukan main cantik, bukan main menggiurkan, menggoda, tapi datanglah air kecut je buahnya, masam pula tu, janji manis, janji semua manis tapi sampai masam. Kita janji pada orang madu yang kita ternak ni merupakan lebah yang hebat, kita saja yang betul, orang lain semua salah. Padahal kita pun import daripada tempat entah mana-mana kita ambil. Nampaknya kita menipu tuan-tuan ni mulia sekalian. Jadi marketing ada pada ini macam-macam bentuk. Ada marketing menipu orang, marketing menjahanamkan orang, marketing yang memberi kesempatan pada orang. Jadi tuan-tuan janganlah terlibat dengan benda-benda ni semua tuan ya. Kerana ini sifat kebejatan, penyimpangan golongan Yahudi yang sangat dikecam dan diancam oleh Allah SWT. Baik, jadi Allah menjelaskan wa'atadna lil kafirin minhum azaban alima. Kami menjadikan untuk orang kafir di kalangan mereka itu azab yang pedih. Menunjukkan di kalangan Yahudi ini ada yang masuk Islam. Sampai ke hari ini tuan-tuan, saya pun kerap cerita pada tuan-tuan macam kisah contohnya Syekh Muhammad Hassan Dido cerita orang Yahudi masuk Islam di London, di US. Bilangan mereka meningkat masa ke semasa mendapati kebenaran. Jadi itu sebab Allah menyatakan di sini minhum azaban alima. Mereka yang degil ini akan dihukum dengan azab yang pedih. Kerana keseronokan mereka hidup di dunia semuanya akan lenyap dengan sebab seketika, cuma ketika dihumbankan ke dalam neraka itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jaga-jaga kita. Kemudian Allah menyatakan lakin rasikhuna fil ilmi minhum, tetapi orang yang mendalam ilmunya di antara mereka adalah orang yang teguh dalam beragama. Jadi ilmu membawa kepada iman tuan-tuan ya. Semalam saya ceritakan kepada tuan-tuan, kalau orang-orang Kristian ini jadi orang berilmu, mengkaji dengan kebenaran, mereka pasti akan lihat kebenaran itu ada pada Islam.
Kenapa? Mereka kata mereka mengagungkan Nabi Isa dan ibunya Maryam. Maryam dalam Bible tu sebut namanya berapa kali? Tuan-tuan, saya cerita semalam 18 kali. Dalam Quran 32 kali. Hampir sekali ganda. Kita ni lebih cintakan Maryam daripada mereka. Alaihissalam. Kita lebih cinta Nabi Isa lebih daripada mereka. Bilangan sebutan nama-nama Nabi ni dalam Quran lebih banyak daripada apa yang terdapat dalam kitab mereka, tuan-tuan. Maka menjadi orang berilmu akan membuka kita daripada semua tirai kesesatan, kegelapan ini semua. Dan dalam Bible pun ada beberapa kesamaan dalam Quran. Contohnya orang perempuan yang tidak menutup rambutnya, lebih wajar rambutnya itu dicukur saja. Kita baca dalam Bible nyatakan demikian. Tapi bila kita nyatakan demikian ke mereka, apa mereka nak jelas? Menunjukkan orang-orang Kristian yang daripada ini kebanyakannya ikut saja tanpa ada ilmu, tuan-tuan yang mulia sekalian. Saya dah tak cerita kepada tuan-tuan. Saban tahun kita melihat kelahiran para hufaz Quran di seluruh dunia. Di Malaysia saja 10,000 setahun. Tak masuk di Pakistan, di Maghribi, di Saudi, di Mesir, lagi kecil-kecil ada hafal Quran seperti Maghribi juga. Jordan, Palestin, walaupun Palestin itu negara peperangan, penindasan yang paling besar, tapi bilangan orang yang hafal Quran tidak pernah berkurangan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sehingga pimpin Hamas itu dikatakan mereka telah pun memilih beberapa orang yang tak dikenali, tutup muka untuk terlibat dalam satu jihad besar ke sana. Dan akhir sekali di peringkat terakhir mereka kena dedahkan identiti siapa. Rupanya yang terlibat itu, yang menyembunyikan identitinya adalah pemimpin kanan Hamas lagi, tuan-tuan, yang terlibat dalam itu juga merupakan orang hafal Quran Melaka. Tapi boleh tak tuan-tuan buktikan kepada saya siapa di kalangan orang-orang Kristian yang menghafal Bible? Ada tak? Kalau ada pun Dr. Zaki naik surah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah menekankan isu ilmu, tuan-tuan, sebagai asas penting untuk kita jadi orang yang selamat daripada kesesatan. Ilmu. Jadilah orang berilmu. Jadi orang berilmu dan beramal. Jadi apakah bentuk amalan yang nyatakan di sini? Allah menjelaskan wal mu'minuna yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi Allah menceritakan bahawa orang yang berilmu ni adalah orang yang beriman. Beriman dah berilmu beriman. Kerana sebenarnya kita dah bincangkan ayat qal ladzina utul ilma wal iman. Kata mereka yang diberikan ilmu diberi iman oleh Allah Taala. Kerana ilmu yad'u ila iman. Seperti yang tuan-tuan tahu, seorang saintis barat Perancis bernama Maurice Bucaille yang masuk Islam bila mengkaji, melihat kebenaran aspek cerita kejadian manusia sebagai seorang saintis. Terdapat dalam Quran itu detail penjelasan manusia itu lengkap. Takkanlah 1400 tahun lalu seorang manusia yang illiterate Muhammad SAW itu boleh menceritakan, describe kejadian manusia itu lengkap, menepati isu sains yang daripada ini. Melainkan apa yang disampaikan itu ternyata daripada satu sumber yang sangat berautoriti, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, tuan-tuan. Jadilah orang berilmu. Jangan jadi orang ikut-ikut. Siapa man kathra tila'uhu qalla tiraduhu. Orang yang banyak ilmu kuranglah perdebatan dan kurang buang masa dengan orang lain, tuan-tuan. Dan kalau kita baca kisah para ulama salafus salih, contohnya Imam Nawawi, kalau orang datang berjumpa dengannya, cerita beliau maka orang tu pun bersembang bab keduniaan, dia akan ambil buku dia bagi nak baca daripada cerita hal orang, baca buku. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dalam hidup kita ni berapa banyak kita baca buku, tuan-tuan? Ada tak dalam rumah kita sebagai contohnya satu sudut untuk menunjukkan kepentingan ilmu? Ataupun semua orang balik pegang handphone masing-masing, dah tak tahu apa lagi berlaku, tak ada masa untuk baca buku-buku. Inilah kerugian, tuan-tuan. Jadi Allah menekankan di sini orang yang menuntut ilmu, orang berilmu. Ilmu itu datang daripada buku, daripada pembacaan, daripada berguru. Ada ilmu yang madai untuk kita baca, ada ilmu kita kena berguru. Macam tafsir ni kita boleh baca sendiri. Kalau benda-benda sifat tajwid, benda sifat usul, belajar berakidah, kita kena guru supaya ada faham kefahamannya. Tapi perkara-perkara yang komplement seperti ni kita boleh baca sendiri, tuan-tuan. Tak faham, kita tanyalah kepada orang yang memahaminya. Jadi Allah beritahu di sini orang yang beriman dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu. Kerana kita telah bincangkan yang lalu, ada kalangan ahlu kitab yang mendakwa mereka beriman kepada Nabi Musa, Nabi Harun, tetapi tak beriman dengan Nabi Isa. Mereka tak beriman dengan Nabi Daud, beriman dengan Nabi Sulaiman, tapi tak beriman dengan Daud sebagai seorang Nabi, menganggapnya sebagai seorang raja saja. Ada kalangan Yahudi pandangan demikian. Maka Allah menekankan bahawa orang yang punya ilmu yang mantap ini adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan beriman kepada orang sebelummu. Ayat ini juga berkaitan dengan kita sebenarnya. Telah saya jelaskan bahawa keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu tidaklah menuntut kita untuk membaca macam kita baca Al-Quran. Kerana baca Al-Quran itu sifatnya ta'budi. Baca Al-Quran dapat pahala.
La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Nabi SAW menyatakan bahawa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf itu dilipat gandakan lebih daripada 10 kali ganda. Ikut kepada keikhlasan, mahal lebih daripada itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baca kitab-kitab lain tidak dituntut kecuali bagi orang yang terlibat dalam bidang comparative studies, orang macam Dr. Zaki Naik, orang macam Allahyarham Ahmad Didat. Mereka membaca dengan tujuan untuk menunjukkan kebenaran Islam dalam perdebatan dan harmoni. Kalau kita saja baca dengan niat dapat pahala, tak ada keperluan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Wisdom, bacalah daripada Al-Quran Karim. Berapa ramai orang yang bacanya dapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi beriman kepada kitab-kitab diturunkan sebelum Nabi, beriman secara ijmali bahawa ia daripada Allah. Bukan beriman berarti menuntut kita untuk mengkaji, membaca, mendalami seperti kita mendalami Al-Quran. Kerana kitab-kitab itu kebanyakannya telah pun dipinda, diubah, dan dia ditulis beberapa ratus tahun lepas kewafatan Nabi Isa AS. Begitu juga Taurat. Kemudian wal muqiminas salah, wal muqiminas salah. Dalam ayat ini kita perhatikan ya. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita melihat larasnya, semuanya marfu'. Ar-rasikhuna, kemudian al-mu'minuna, tiba-tiba dekat lepas tu yang mu'tuna, kemudian mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ada berapa ni? Ar-rasikhun satu, al-mu'minun nombor 2, al-mu'tuna zakat nombor 3, al-mu'minuna billahi wal yaumil akhir nombor 4. Kemudian al-muqiminas salah yang letak di tengah-tengah, bahagian menyelangi di tengah-tengah, tapi dia mansub. Mansub ni kalau jamak muzakkar salim, mansubnya dengan ya, marfu'nya dengan waw. Kenapa di sini dalam keadaan mansub, tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak bahasa Arab ni? Kami menjanjikan dalam travel nak start kuliah bahasa Arab mula-mula lagi, tuan-tuan. InsyaAllah ya, kami sedang usahakan untuk adakan, nanti kita keluarkan poster, tuan-tuan boleh join InsyaAllah baik. Jadi ayat ini mengatakan orang yang menuntut ilmu baris depan, orang beriman baris depan lagi. Kemudian orang yang mendirikan salat baris atas, mansub, fathah, mansub dengan ya. Ni adalah jamak muzakkar salim, mansub dengan ya. Kenapa, tuan-tuan? Kemudian wal mu'tuna zakah, marfu' baris semula, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi 5 sifat yang ada ni, 4 baris depan, 1 baris atas, mansub. Kenapa Jawapannya kerana salat ni punya satu perkara yang jangan dipandang enteng, jangan dipandang mudah, jangan dipandang kecil. Ia satu perkara yang penting yang akan menentukan segala nilai ibadah lain yang kita lakukan di akhirat, semuanya ada pada salat. Berkata Al-Imam Muhammad Mutawalli Syarawi almarhum, tuan guru yang hebat ini, salat adalah tiang agama. Kenapa tiang agama? Man tarakaha faqad hadama din. Siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agama. Dalam hadis. Kenapa dipanggil tiang agama, tuan-tuan? Tiang seri yang paling utama sekali. Tanpa salat, robohlah habis rukun Islam kita. Kenapa? Kerana kalau kita lihat dalam salat mengandungi semua rukun Islam yang lain. Cuba tuan-tuan perhati Kita dalam salat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadah. Itu rukun Islam utama. Betul? Kemudian apa lagi rukun Islam? Syahadah, salah, zakat, saum, haj. 5 kan? Ni rukun Islam, 5 perkara kan? Syahadah ada dalam salat. Salat tu, dan yang kedua rukun Islam adalah salat. Salat sendirilah. Yang ketiga, zakat. Zakat maksudnya apa, tuan-tuan? Zakat maksudnya mengeluarkan satu hak yang ada pada kita untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi maknanya di situ zakat bukan sahaja merujuk kepada harta, malahan merujuk kepada masa. Kita sembahyang malam, waktu malam, itu zakat tenaga kita. Untuk kita bangun, meninggalkan tempat tidur yang empuk, berjumpa dengan Allah. Zakat masa sebenarnya. Sedar atau tidak? Kita sembahyang sunat duha, itu zakat untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita ada wang yang kita keluarkan, tapi dia zakat masa sebenarnya. Zakat berarti peruntukan satu yang ada pada kita untuk diberikan kepada Allah. Kita bagi pada fakir miskin, sebenarnya kita bagi pada Allah, tuan-tuan. Bukankah kita belajar dalam hadis yang Nabi SAW bersabda dalam hadis kursi ini, Allah SWT akan berkata kepada hamba-hambanya, berfirman pada hamba-hambanya di hari kiamat nanti, maritu falam ta'udni, wa ju'tu falam tut'imni, wa muttu falam tazurni. Allah berfirman pada hambanya, aku mati, engkau tak datang ziarah. Aku sakit, engkau tak datang ziarah. Aku lapar, engkau tak bagi makan. Aku telanjang, engkau tak bagi pakaian. Allah berkata kepada hamba-hambanya di akhirat. Maka manusia pun terpegun, terkejut, hairan, bingung. Kata, wahai Tuhan, macam mana kami nak ziarah engkau mati dan engkau Tuhan sekian alam? Bagaimana kami nak bagi engkau makan, Tuhan, wahai Tuhan, engkau Tuhan sekian alam? Bagaimana kami nak bagi engkau pakaian, wahai Tuhan, engkau Tuhan sekian alam?
Jawapan Allah, apabila engkau pergi menziarahi orang sakit, engkau akan dapati aku ada kat situ. Kalau engkau bagi orang makan, engkau akan dapati aku ada kat situ. Kalau engkau ziarah orang sakit, orang mati, engkau akan dapati aku ada kat situ. Engkau bagi orang pakaian, engkau akan dapati aku ada kat situ. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, maknanya salat duha kita buat tu zakat sebenarnya, zakat waktu kita. Jadi bila kita kembali pada salat, kenapa ditekankan oleh Allah dengan dari sudut laras bahasanya, dari sudut i'rabnya, dari sudut barisnya kat sini beza daripada yang sebelum-sebelum yang semuanya marfu' di sini mansub, kerana penekanan khusus kepada aspek salat. Allah berikan ia peringatan yang penting. Nanti kita ada peluang kita baca surah Al-Baqarah ketika keluarga itu bergelumang dengan pelbagai isu-isu yang komplikasi, konflik, krisis sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah Allah mencelahkan dengan ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ketika keluarga itu krisis, tiba-tiba di tengah-tengah Allah Taala mengingatkan, dirikan salat, jaga salat yang pertengahan. Para ulama beza pendapat apakah salat pertengahan itu, tapi yang penting kenapa isu salat dibawa dalam isu kekeluargaan, krisis kekeluargaan yang sedang berlaku. Nampaknya tuan-tuan, salat sentiasa menduduki tempat yang penting. Tadi saya cerita kata Muhammad Tawi Syarawi, dalam salat ni terkandung semua rukun-rukun Islam yang lain. Dalam salat ada syahadah, rukun pertama ketika kita mengungkap syahadah masa tahiyat awal dan akhir. Dalam salat juga kita sebenarnya berzakat, kerana zakat waktu sebenarnya itu. Dalam salat kita berpuasa. Memanglah ketika salat kita tak boleh bercakap dengan orang, itu puasa tu. Ini nazartu lirrahman sauma. Kata Nabi Zakaria, puasa daripada bercakap, puasa daripada makan, dan sembahyang mana boleh makan, mana boleh minum. Puasa itu. Salat mengandungi rukun puasa Ramadan dalamnya. Dan ketika kita salat, kita menghadap ke kiblat, kita menghadap ke Kaabah. Itu haji tuan-tuan. Haji di sana, tak boleh buat haji tempat lain. Jadi dalam salat itu mengandungi segala rukun Islam yang ada. Allah hebatnya penjelasan dikemukakan oleh almarhum al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi yang selalu pandangannya amat berbeza di luar kotak pemikiran orang lain, tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Baik. Salat juga menjadi satu perkara yang penting. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kisah seorang sahabat Nabi yang mulia, namanya Abu Mu'allaq. Mu'alliq. Sahabat Nabi SAW ini, mim ain lam qaf, bacaannya boleh mu'allaq, mu'allaq. Sahabat Nabi ini dalam kisah yang dikemukakan merupakan seorang businessman, travel dari Mekah menuju ke Syam, jarak biu batu tuan-tuan untuk berniaga. Dulu dalam perjalanan kadang-kadang dia pergi dengan kafilah, kadang-kadang pergi dengan sendiri, mungkin ada urusan untuk pulang sendirian dengan cepat, maka dia pun terpaksa melalui satu jalan. Tiba-tiba dalam perjalanan itu diminta oleh seorang yang berlakon sebagai seorang businessman juga, mencadang kepadanya untuk melalui satu jalan lain yang lebih dekat, katanya. Maka sahabat Nabi nama Abu Mu'allaq ini setuju, kerana dia baik sangka dengan orang itu. Ini sangkanya businessman macam dia, trader macam dia juga. Tiba-tiba bila sampai di tempat yang agak ganjil itu, dikatakan jalan pintas untuk sampai segera ke rumah mereka, ke tempat mereka itu. Tempat itu kelihatan sunyi sepi, hutan belantara, tuan-tuan. Maka sekarang sahabat ini melihat kawan itu dengan penuh curiga. Dia pun melompat keluarkan pedangnya nak bunuh sahabat Nabi bernama Abu Mu'allaq ini. Maka Abu Mu'allaq berkata kepadanya, ambillah harta aku semua sekali, apa perniagaan aku, duit ini apa semua yang aku dapat, bawalah ambil, lepaskan aku. Tak, aku takkan lepaskan kau. Maka Abu Mu'allaq tak ada pilihan lain. Abu Mu'allaq, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ni ada namanya disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah. Ibn Athir menyatakan dalam kitabnya Usul Ghabah bahawa nama ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang Syiar Alamin Nubala. Maka Abu Mu'allaq ini akhirnya minta kepadanya untuk sembahyang sunat. Jawapan si durjana ini, penerhaka dan juga seorang perompak ini, kau lihatlah banyak manusia yang telah mati ke satu tengkorak mereka, itu semua minta untuk salat. Engkau pun akan mengakhiri hidup macam mereka juga. Apa faedah salat? Tapi sahabat Nabi ini, inilah dia tuan-tuan dimulakan. Sahabat Nabi ini mereka akan salat apa juga keadaan susah, sukar. Sebaliknya ada sebahagian daripada orang Islam rugi, sakit sikit tak semayang, pergi ke hospital, ada sebahagian yang tak semayang. Kenapa pakcik tak semayang? Tangan ni berbalut dengan simen. Kan boleh tayamum. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Orang pergi ke Mekah tak semayang dan berteruang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita kena semayang, kena semayang menghormati waktu. Kalau ada tempat semayang, kena pergi semayang. Kalau dah tak boleh semayang, semayang ke tempat duduk, nanti kena ulang balik semua semayang tu. Jangan buat tak tahu je, tuan-tuan, ni boleh rasa. Maka Abu Mu'allaq ini akhirnya meminta untuk kebenaran untuk salat, dan bila beliau salat, beliau dipaksa oleh si durjana ini supaya segera
cepat sempurnakan sembahyangmu. Apa doa panjang-panjang, maka dia tak adalah apa yang dia nak doa, tuan-tuan, melainkan berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT, meminta supaya dilepaskan daripada ujian tersebut. Ya, adalah doa yang pernah saya ajar pada tuan-tuan sebelum ni. Ya, bahawa beliau minta kepada Allah SWT, wahai zat yang pengasih, wahai zat yang pengasih, ya, wahai Tuhan, ya zal arsyil azim, ya Allah, ya Tuhan, wahai Tuhanku, bantulah aku menghadapi keadaan ini. Ya, bagaimana ya amanal khaifin, ya Allah, ya Tuhan yang beri kepada aku keselamatan, selamatkan aku daripada durjana ini. Maka tuan-tuan sekalian, 3 kali dia menyebut nama Allah SWT. Sekonyong-konyongnya muncullah seorang panglima perang yang bergemerlapan topi di kepalanya, tuan-tuan, megang pedang. Dia pun menuju, meluru dengan kudanya ke arah si durjana ini. Orang yang perompak, yang jahat ini. Maka dia pun libas kepala orang tu, putus kepala di situ, tuan-tuan. Maka dia berkata kepada Abu Ma'laq, aku mendengar doa engkau 3 kali. Ketika doa engkau yang pertama tu, aku berada pada langit yang ketiga. Kau doa kali kedua, kau menyebut nama Allah yang kedua itu, ya zal arsyil azim itu, aku ya zal jalal wal ikram, aku berada pada langit kedua. Kau ucap kali ketiga, aku berada langit sama dunia, dan aku sekarang berada di depan kau. Maka tuan-tuan yang berkasihan, ini antara yang kita gambarkan bagaimana pentingnya salat. Salat dapat mengeluarkan mereka. Salat ni ibarat satu oasis yang hijau, yang indah, ya, yang mempunyai air yang segar, yang mengalir lazat. Tu sebab Nabi SAW ketika berada dalam kesusahan hati, idza hazabahu amrun fuzi'a ila salah, apabila Nabi mengalami masalah Nabi akan salat, Nabi berkata pada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, arihna bis salah ya Bilal, rihatkan kami dengan salat wahai Bilal. Nabi menjadi rihat dengan sebab salat yang baginda SAW kerjakan. Begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan disebutkan bagaimana Imam Ali karramallahu wajhah dalam sejarah beliau Tarikh Khulafa sebagai contohnya menceritakan bagaimana ketika beliau salat, itulah besi yang mencucuk kakinya itu dikeluarkan. Beliau tidak merasainya, sedangkan serpihan besi panah itu tidak dapat dikeluarkan pada waktu lain. Biasanya bukan kepalang, tapi ketika salat mereka dapat mengeluarkannya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi salatlah jalan komunikasi kita dengan Tuhan, tempat munajat buat yang Maha Pencipta. Salat merupakan keadaan perhubungan yang paling mulia, rangkaian gerak yang paling agung, dan upaya yang paling tinggi darjatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Ibn Katsir ni, ayat ini memuji sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Iaitu siapakah mereka ini? Yang pertama, Abdullah bin Salam, yang saya dah cerita kepada tuan-tuan bagaimana bila Nabi sampai kat Madinah, beliau mendengar ucapan Nabi dan bertanya kepada Nabi 3 soalan tu. Soalan pertama, apa makanan yang mula-mula dimakan manusia bila masuk dalam syurga nanti? Yang kedua ditanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bagaimanakah manusia anak itu, sama ada rupanya mirip pada ayah ataupun ibunya? Yang ketiga ditanya, apakah dia tanda akhir zaman, api yang keluar daripada arah timur itu? Nabi menjawab semuanya dengan wahyu yang disampaikan oleh Jibril AS. Jadi Abdullah bin Salam ni punya jasa besar dalam Islam. Nabi telah menyatakannya sebagai ahli syurga sedangkan dia masih hidup lagi. Itu juga di kalangan pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam, yang Allah sifatkan warasikhuna fil ilmi ni, lakin rasikhuna fil ilmi, orang yang rusukh ni, yang kuat ilmunya ini. Allah puji juga Sa'labah bin Sa'iyah, dan begitu juga Allah puji Asad bin Ubaid. Mereka ni merupakan pendeta-pendeta Yahudi, ahbarul Yahud, yang masuk Islam. Dan mereka punya ilmu yang kuat, ilmu yang mantap. Mereka masuk Islam selepas menyadari kebenaran Islam dan juga terbatalnya agama mereka, syariat Nabi Musa itu, dengan datangnya Al-Quran Karim baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah muji orang salat ni, dengan kita dapat lihat penggunaan i'rabnya, di sudut barisnya berbeza daripada sifat-sifat kualiti amal saleh yang ada pada mereka yang beriman yang lain. Semuanya dibariskan hadapan marfu' bil waw, tapi tiba di sini mansub bil ya, kerana di sini satu bentuk yang dipanggil mansub alal madhi. Ini i'rabnya mansub sebagai pujian daripada Allah Taala, memandangkan sifat salat itu satu aspek yang punya kelebihan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain, dan dia menjadi asas pertama penerimaan amalan kita di akhirat nanti. Begitu juga kalau kita belajar dalam surah Al-Baqarah. Saya pernah tafsirkan surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Nanti insya-Allah ada kesempatan, ada peluang, saya berniat juga untuk membacanya sekali, kerana surah Al-Baqarah ni disebut Nabi SAW akhzaha baraka wa tarkaha hasra wa tasati'u al-batalah.
baca surah Al-Baqarah ni keberkatan, meninggalkannya kerugian. Ada peluang nanti kita sambung surah Al-Baqarah yang panjang ni tuan-tuan 286 ayat. Antara ayat Allah sebutkan wal mufuna bi ahdihim idza ahdu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Allah menyebut tentang sifat orang beriman ini, orang menunaikan janjinya bila mereka janji, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wal ba's. Tiba-tiba bila sampai perkataan sabirin, Allah jadikan dia mansub lagi. Ini mansub alal madhi, kerana sabar ini dalam kualiti amalan yang dibariskan itu, dalam list itu sabar tempatnya sangat tinggi di sisi Allah Taala. Maka diberi satu baris yang berbeza daripada lain, padahal haknya dalam konteks itu sepatutnya baris depan. Ni dia lughatul Arabiah tuan. Ya, kalau kita tak belajar uslub ni, kita akan lihat kenapa ada kesalahan dalam Quran. Lalu orang jahil yang ada di luar sana bertanya pada Dr. Zaki Naik, aku belajar bahasa Arab, kenapa ada banyak kesilapan nahwu kat sini, grammar? Grammatical error, bukan grammatical error. Kita yang belum faham bahasa Arab sebenarnya, kita jahil bahasa Arab. Jadi kalau kita memahami strukturnya, kita akan faham. Jadi sedangkan para ulama yang berkata kalimah itu dibaca majrur sebagai ataf daripada yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, iaitu Al-Quran, dan yang diturunkan sebelummu, yang diatafkan kepada wal muqiminas salah. Jadi Allah menyebut wa bi iqamatis salah terhadap penjelasan ni, huraian yang kedua, tapi penjelasan yang pertama tadi lebih tepat seperti kata kebanyakan para ulama tafsir macam Zamakhsyari. Wal mu'tuna zakah, dan orang menunaikan zakat. Ni kembali baris depan. Boleh jadi dimaksudkan di sini adalah zakat mal, dan boleh juga dimaksudkan sebagai zakat masa, zakat dari sudut hati, maknanya pembersihan hati dipanggil tazkiyatun nufus. Jadi ini semua ada berkaitan dengan zakat ni, ada berbagai-bagai bab yang telah saya ceritakan, bukan saja harta, masa, malahan jiwa, kejiwaan, kerohanian juga dipanggil zakatul anfus, yang dipanggil sebagai tazkiyatun nufus. Kemudian yang terakhir sekali, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima, dan orang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu mereka membenarkan tiada ilah kecuali Allah, beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian, dan berbagai amal balasan amal perbuatan yang baik dan buruk, maka itulah orang yang kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Jadi dalam bahasa Arab, ulaik itu menjadi khabar kepada kalimah yang lalu, sanu'tihim kepada kalimah yang lalu, dan sanu'tihim ajran azima, kami beri pada mereka pahala yang besar. Ini dalam struktur bahasa Arab, ada mubtada, ada khabarnya. Maka ulaik ini adalah merujuk kepada khabar, kepada mubtada yang telah dinyatakan sebelumnya. Mudah-mudahan setakat ini saja boleh kita pelajari malam ini tuan-tuan. InsyaAllah esok ada umur, ada kesempatan, kita lanjutkan ayat ke 163 dan seterusnya. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Andai tuan-tuan dapati video ni ada kebaikan padanya, tolonglah share kepada seramai orang keliling kita. Moga ia menjadi satu termasuk dalam hadis adalu al khairi kafa'ilih. Siapa yang menunjuk kebaikan, baginya pahala orang buat kebaikan itu tak kurang sedikit pun. Rubba muballighin aw aminas sami'. Mungkin orang yang kita sampaikan itu dapat beramal lebih daripada kita yang mendengar ni. Dengan sebab itu kita dapat pahala tak terputus-putus. Dengan inilah dia satu dipanggil sebagai sistem downline. Bukan meniaga direct selling ada downline tau, ibadah pun ada downline. Jadi alhamdulillah saya dah completekan cerita yang saya janjikan kepada tuan-tuan. Mungkin ada cerita-cerita yang lain yang saya janjikan belum sempat diceritakan. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu yang lain. Terima kasih tuan-tuan. Dapatkan tafsir Ibn Katsir dari Zazan Travel, dari Telaga Biru. Tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang telah saya nyatakan tadi. Saya tidak nama-nama anak. Sebenarnya bukan nama-nama anak saja, nama tokoh-tokoh, nama sejarawan, nama para ulama, lengkap dengan ejaan yang betulnya supaya kita tak tersilap eja. Ada ejaan betul bahasa Arabnya. Dan tuan-tuan juga boleh dapatkan Quran Qiyam dari Zazan Travel. Di mana tuan-tuan dapatkan Quran Qiyam, nanti kami akan bagi hadiah kepada tuan-tuan. Setiap Quran Qiyam yang tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan dapat hadiahnya. Quran Al-Ghufran. Tuan dapatkan Quran Qiyam raya hari ini, tuan dapat hadiah Quran Al-Ghufran. Yang indah, yang cantik ni, yang perjuzuk ni, kami bagi hadiah untuk tuan-tuan untuk kempen bulan Rejab ini. Dah tinggal beberapa hari, lebih kurang dalam 20 hari saja lagi tuan-tuan. Tak sampai 20 hari saja lagi kempen ni. Tolong dapatkan Quran Qiyam untuk qiyamul lail kita sepanjang bulan Rejab, bulan Syaban ni. Kita boleh baca dengan sembahyang duduk pada waktu malam, kan? Boleh sembahyang berdiri. Di sini ada wakaf ibtidak, boleh tandakan Quran seperti ni. Tandakan tari-tari kita qiyamul lail sebagai contohnya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan, beri pada kita peluang untuk Qiyamul Lail, dapatkan Quran Qiyam dari Zahzan Travel. Tuan-tuan dapat hadiah Quran Ghufran ni. Untuk setiap belian tuan-tuan dapat hadiah ni, Quran ni, dalam kempen yang terbatas, lebih kurang tak sampai 20 hari ni. Ya. Baik tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Bagi soalan yang ditanya tadi, dari jawapan ke belum? Saya nampak dari jawapan tadi. Urus dia tolong tengok jawapan mana yang paling cepat sekali. Keputusan Hakim dalam Muktamad iaitu tidur dengan orang Kristian, kerana orang Kristian sifatnya tidak ada sifat khadi'ah. Dia tidak ada makar, dia tak ada tipu daya, tipu yang jahat. Tapi makanlah makanan orang Yahudi, kerana orang Yahudi ni pembersih. Mereka sembelih makanan mereka. Mereka tak ambil makanan haram. Orang Kristian dikurang ambil berat. Pork pun dia makan, padahal dalam Bible mengharamkannya. Baik tuan, itulah dia kuliah kita pada malam ni. Sekian baik semuanya pada Allah, kelemahan manusia. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan kurma majul, ni jenis setengah kilo. Dapatkan kurma ajwa dari Zahzan Travel. Kami import dari Madinah. Ada sijil lahirnya dari Madinah tuan-tuan. Yang ni kami import dari Jordan, dari Palestin sebenarnya. Dapatkan tuan-tuan untuk Ramadan kita, untuk Syaban kita, untuk hadiah kepada orang kita sayang. Pula nilai RM110 untuk majdol sekilo, apa nilai RM100 untuk kurma ajwa ni. Dan kempen Rejab yang kami adakan sekarang, boleh beli setengah kilo. Mudah-mudahan kita dapat menggembirakan hati orang kering kita, adik-adik kita, ayah ibu kita. Hadiahkan untuk mereka antara pahala yang paling besar tuan-tuan. Kita bagi bunga kat isteri kita ialah cantik, indah, penghargaan. Bagi kurma kat mereka, kerana makan kurma ajwa ni sebenarnya Nabi SAW makan 7 biji setiap hari, selamat daripada sihir dan selamat daripada racun. Amalkan tuan-tuan. Yakinlah bahawa Nabi kita tidak berkata melainkan semuanya wahyu daripada Tuhannya, daripada Allah SWT. Sekian, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti Universiti saya akan bantu untuk tengok siapa yang dapat jawab dengan baik tadi. Kita nak bagi kami alamat, kami nak hantar buku hadiah ni. Bagaimana menjadikan anak hafal Quran, ditulis oleh Al-Hafiz Ustaz Saleh Abdul Razak yang punya kaedah untuk menghafal Quran. Buku ni pun rare tuan. Panduan membantu anak kita menjadi hafiz Quran. Sekian, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tardha bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma rzuqna malan wa fi'alan fa innahu la yasul fi'al illa bil mal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.